Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Aston Villa menang besar 4-2 ke atas pasukan Nottingham Forest. Brighton seri 1-1 dengan pasukan Everton. Crystal Palace menang selesa 3-0 ke atas pasukan Burnley. Manchester United tewas 1-2 kepada pasukan Fulham di Old Trafford. Bournemouth tewas tipis 1-0 kepada pasukan Manchester City. Arsenal sekali lagi menang besar kali ini ke atas pasukan Newcastle dengan jaringan 4-1. Aston Villa semakin kukuh di kelompok 4 teratas. Kedudukan Aston Villa berada di kelompok 4 teratas Liga. Dilihat semakin kukuh selepas berjaya merumahkan pasukan Nottingham Forest 4-2 pada malam tadi. Mereka kini sudah pun mengumpul 52 mata. 5 mata mengatasi pasukan Spurs yang berada di tangga kelima. Misi Unai Emery untuk membawa pasukan Aston Villa bermain di Liga Juara-Juara Eropah semakin menjadi kenyataan sekiranya mereka berjaya mengekalkan momentum yang sebegini sehingga ke akhir musim. Villa berjaya di depan seawal minit ke-4 menerusi oleh Watkins sebelum Douglas Luiz menambah 2 lagi gol pada minit ke-29 dan juga 39. Leon Bailey melangkapkan balang gemilang Villa dengan gol keempat pada minit ke-61 untuk memastikan 3 mata berharga adalah milik mereka di Villa Park. Walaupun tewas, Forest berjaya meledak 2 gol melalui Moussa Niakhaté dan juga Morgan Gibbs White pada minit ke-48. Tetapi itu tidak cukup untuk membangkitkan semangat untuk mereka terus mengejar pasukan Villa yang semakin garang di depan. Forest pula belum cukup selamat dengan berada 2 tangga di atas kelompok 3 pasukan terbawah dengan dibezakan dengan 4 mata sahaja. Dengan mereka perlu bangkit dalam perlawanan seterusnya nanti. Manchester United hamba di Old Trafford. Manchester United gagal menggunakan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila mereka tewas mengejut kepada pasukan Fulham dengan jaringan tipis 2-1 pada malam tadi. Fulham sememangnya bermula dengan agak garang pada separuh masa pertama dengan beberapa percubaan yang berbahaya dapat dilakukan oleh mereka. Mujur dengan ketangkasan Andre Onana berjaya menangkis percubaan berbahaya tersebut. United pula berjaya melakukan beberapa percubaan yang agak meyakinkan, tetapi itu tidak cukup untuk menggetarkan pasukan Fulham. Babak kedua memperlihatkan lebih banyak tekanan diberikan oleh pasukan tuan rumah, tetapi nasib tidak menyebelahi mereka apabila pasukan Fulham berjaya di depan terlebih dahulu menerusi Calvin Bassey yang merembat deras untuk meneruskan Onana pada minit ke-65. Ketiadaan Hoyland nyata menyukarkan pasukan Manchester United apabila bekas kapten mereka, Harry Maguire, terpaksa naik ke atas untuk mencarikan gol penyamaan mereka pada minit ke-89. United cuba mempamerkan kebangkitan tetapi ketumpulan penjudah menggagalkan mereka untuk menemui jaringan dicari-cari. Sebaliknya pasukan Fulham yang berjaya menemui gol kemenangan menerusi Alex Iwobi pada minit ke-97 permainan. Tewas kepada pasukan Fulham ini telah mengakhiri rekod 7 perlawanan tanpa kalah pasukan United dan mereka kekal berada di tangga ke-6 Liga. Manchester City rapatkan jurang dengan pendahulu Liga. Kemenangan tipis 1-0 Manchester City ke atas pasukan Bournemouth pada awal pagi tadi sudah cukup untuk memberikan 3 mata berharga buat mereka untuk merapatkan kedudukan dengan pasukan Liverpool dengan perbezaan 1 mata sahaja pada ketika ini. Phil Foden menjadi wira pasukan City dalam perlawanan ini apabila dia berjaya menjadikan satu-satunya gol dalam perlawanan ini pada minit ke-24. Erling Haaland terus buntu dalam perlawanan ini namun perlibatannya dalam setiap serangan pasukan City tidak boleh dinafikan. City akan meneruskan aksi dalam Piala FA dengan menentang pasukan Luton pada 28 Februari nanti sebelum turun menerima kunjungan musuh setempat iaitu pasukan Manchester United pada 3 Mac nanti. Arsenal terus memberikan tekanan. Arsenal terus memberikan tekanan kepada 2 pasukan di tangga teratas Liga pada ketika ini, iaitu pasukan Liverpool dan juga pasukan Manchester City apabila mereka berjaya mengatasi pasukan Newcastle dengan jaringan 4-1 pada awal pagi tadi. Newcastle dilihat seakan-akan gugup ketika bermain di Emirates dan kualiti yang mereka ada dilihat tidak sama seperti mana yang mereka tampilkan pada musim lalu. Akibatnya, Sven Botman menghadiahkan gol pertama kepada pasukan Arsenal pada minit ke-18 dan itu sudah pasti memberikan kelebihan buat pasukan Arsenal yang sememangnya sudah mempunyai kelebihan beraksi di gelanggang sendiri. Gol kedua hadir pada minit ke-24. Kali ini giliran Kai Havertz yang menyudakan umpanan daripada Gabriel Martinelli. Arsenal terpaksa menanti sehingga ke minit 65 untuk menambah gol ketiga melalui Bukayo Saka dan gol keempat oleh Jacob Kiwior pada minit ke-69 untuk mencerdaskan setiap penyokong mereka yang hadir ke stadium. Newcastle berjaya menjadikan gol Saguati pada minit ke-84 menerusi Joe Willock yang dibantu oleh Dan Burn. Misi Newcastle untuk berada di kelompok teratas Liga dilihat semakin sukar dengan mereka kini hanya mengumpul 37 mata dan sedang menghuni tangga ke-8 Liga. Mereka perlu mengejar pasukan Aston Villa yang berada di tangga ke-4 dengan mengumpul 52 mata dan itu memperlihatkan misi yang agak mustahil untuk Eddie Howe.
Kita singgah sebentar untuk melihat keputusan perlawanan berlangsung di sekitar Eropah. Di La Liga Spanyol, Barcelona menang selesa 4-0 ke atas pasukan Getafe. Deportivo Alaves seri 1-1 dengan pasukan Mallorca. Almeria seri 2-2 dengan pasukan Atletico Madrid. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Sassuolo tewas 3-2 kepada pasukan Empoli. Salernitana tewas 0-2 kepada pasukan Monza. Genoa menang 2-0 ke atas pasukan Udinese. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Union Berlin seri 2-2 dengan pasukan Heidenheim. Stuttgart seri 1-1 dengan pasukan Köln. Werder Bremen seri 1-1 dengan pasukan Darmstadt. Mönchengladbach menang besar 5-2 ke atas pasukan Bochum. Bayern Munich berjaya tumpahkan RB Leipzig dengan keputusan 2-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Ligue 1 Perancis, Metz tewas 1-2 kepada pasukan Lyon. Lorient tewas 1-0 kepada pasukan Nantes. Strasbourg tewas 0-3 kepada pasukan Brest. Dan berikut adalah kedudukan semasa Ligue 1 di Perancis. Barcelona naik ke tangga kedua Liga. Barcelona berjaya meminta pasukan Girona untuk naik ke tangga kedua Liga selepas menang 4-0 ke atas pasukan Getafe pada malam tadi. Mereka kini hanya 5 mata di belakang pasukan Real Madrid, tetapi pendahulu Liga itu masih belum bermain perlawanan ke-26 mereka. Keadaan ini bagaimanapun berjaya memberikan sedikit keyakinan kepada anak buah Xavi untuk sekurang-kurangnya terus memberikan tekanan kepada pendahulu Liga itu. Barcelona berjaya dari depan menerusi jaringan Rafinha pada minit ke-20 sebelum digandakan oleh Joao Felix pada minit ke-53. Frenkie de Jong juga tidak ketinggalan untuk meletakkan nama sebagai salah seorang penjaring gol dalam perlawanan ini dengan meledak gol ketiga pada minit ke-61. Fermin Lopez kemudiannya memastikan kemenangan Bagayan 4-0 milik mereka dengan gol keempat yang dijadikan olehnya pada minit ke-21 perlawanan. Keputusan tamat dengan kemenangan 4-0 oleh pasukan Barcelona. Harry Kane ledak 2 gol. Penyerang berbisa pasukan England dan juga Bayern Munich, Harry Kane, berjaya meledak 2 gol untuk bantu pasukannya itu untuk menang mengatasi pasukan Leipzig dengan keputusan 2-1 pada awal pagi tadi. Benjamin Sesko pula berjaya menjadikan gol tunggal untuk pasukan Leipzig pada minit ke-70. Bayern kini menguntit 53 mata. Masih jauh untuk mengejar pasukan Bayer Leverkusen yang masih belum tewas dengan mengumpul 61 mata setakat ini. Bayern akan menentang Freiburg selepas ini sebelum menyambut sebulan hasil perlawanan kedua Liga Juara-Juara Eropah dengan menentang pasukan Lazio di Allianz Arena pada hari Rabu nanti. Kita ke perkembangan jendela perpindahan pemain. Manchester United sedia labur untuk penyerang pasukan Sporting CP. Manchester United dikabarkan sudah bersedia untuk melancarkan tawaran bernilai 100 juta euro untuk mendapatkan penyerang pasukan Sporting CP, iaitu Vitor Gyökeres. Penyerang itu telah menunjukkan prestasi terbaiknya dalam musim ini dengan meledak 29 gol dan 11 assist dalam hanya 32 perlawanan setakat ini. Manchester City letakkan harga 100 juta pound untuk Kevin De Bruyne. Menyedari pihak daripada Arab Saudi sedang mengejar pemain tengah mereka, iaitu Kevin De Bruyne, Manchester City terus meletakkan tanda harga setinggi 100 juta pound untuk mereka melepaskannya nanti. Tidak akan ada pengurangan harga lagi selepas ini. Real Madrid sasarkan pemain tengah pasukan Inter Milan. Real Madrid sasarkan pemain tengah pasukan Inter Milan, iaitu Nicolo Barella, sebagai pemain yang berpotensi untuk menggantikan pemain veteran mereka iaitu Luka Modric. Inter bagaimanapun mahukan sekurang-kurangnya 60 juta euro untuk pemain tersebut. Chelsea akan jual Robert Sanchez. Chelsea sedang berkira-kira untuk menjual penjaga gol utama mereka, iaitu Robert Sanchez, dan akan membawa masuk era Rashford sebagai penggantinya pada musim panas nanti. Xabi Alonso tolak tawaran pasukan Liverpool. Xabi Alonso dilaporkan akan menolak tawaran yang akan diberikan oleh pasukan Liverpool nanti, memandangkan keluarganya sudah selesa berada di Jerman pada ketika ini. Dia juga bimbang belum cukup bersedia untuk menggalas tanggungjawab besar yang ditinggalkan oleh Jurgen Klopp untuk menguruskan kelab sebesar itu nanti.
Aston Villa tidak akan kekalkan Zaniolo. Aston Villa telah mengambil keputusan untuk tidak mengekalkan Nicolo Zaniolo yang dipinjamkan daripada pasukan Galatasaray selepas tamat tempoh pinjamannya pada akhir musim nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.